Tapi nak ambil komsor tu, nak ambil di tengah tu, pandai-pandai lah. Biar panjang sedikit, tapi jangan panjang sangat. Hukumnya adalah makruh. Dia yang baca tengah-tengah surah ni, dia baca tengah-tengah surah ni hanyalah ketika semayang tarawih. Hanyalah ketika semayang tarawih. Memang semayang tarawih ni dia akan ambil tengah surah lah. Semayang tarawih kan nak khatam Quran, barulah ni afdal walaupun ambil tengah-tengah, sebab ini nak khatam. Kalau semayang tarawih kan ada ketika daripada bismillah, lepas tu sampai tengah tegak, kemudian sambung pula, bukan bukan awal surah, dan ini nak khatam, barulah tu lebih afdal, sebab tu nak khatam Quran tu lain. Kalau semata-mata ambil tengah surah, tetap afdal suratun kamilah. Tapi ittifaq ulama fiqh tidak makruh kalau kita membaca di tengah surah, walaupun afdal suratun kamilah, surah yang lengkap, yang ada awal, ada bismillah dan ada akhir surah. Kemudian hak berkaitan dengan membaca surah ni, dia sunat membaca surah di 2 rakaat yang pertama lah. Di 2 rakaat yang pertama ketika sembahyang fardu, sunat membaca surah di 2 rakaat yang pertama ketika sembahyang fardu. Itu maklumlah kitanya, di 2 rakaat pertama ketika sembahyang fardu. Ini pandangan qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Pandangan qaul jadid bagi Imam Syafi'i, disunatkan membaca surah pada tiap-tiap rakaat. Pandangan Imam Syafi'i, tapi ini pandangan jatuh daif ni. Pandangan Imam Syafi'i qaul jadid, pandangan yang baru, yang kemudian ketika berada di Mesir. Imam Syafi'i meninggal di Mesir. Di pandangan Imam Syafi'i qaul jadid, surah disunatkan baca pada tiap-tiap 4 rakaat, kalau semua itu 4 rakaat. Tapi pandangan yang muktamad, pandangan Imam Syafi'i qaul qadim, pandangan lama ketika Imam Syafi'i berada di Iraq. Surah hanya disunatkan baca pada 2 rakaat yang pertama sahaja, pada semayang fardu. Pada semayang fardu, sekalipun rakaat yang kedua tu dia tak baca tasyahud awal sekalipun, surah hanya disunatkan baca di rakaat yang pertama sahaja pada semayang fardu. Berbeza dengan kalau semayang sunat. Kalau semayang sunat, contoh semayang sunat qabliyah, zuhur, ba'diyah, zuhur, qabliyah, asar, ada 4 rakaat. Dibuat 4 rakaat tu 1 takbir 1 salam. Mana 1 takbir 1 salam? Saja aku semayang sunat sebelum zuhur 4 rakaat kerana Allah. Atau apa? 1 takbir 1 salam lah. Yang orang buatnya 4 rakaat, 2 takbir 2 salam. Mana 2 takbir ni? Jangan 2 takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan gitu. 2 salam. Memang 2 salam ustaz. Salam pertama ke kanan, salam kedua ke kiri, bukan gitu. Mana 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau afdal kalau nak 4 rakaat. Tapi boleh nak buat 4 rakaat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, je boleh buat 4 rakaat dengan 1 takbir 1 salam. Saja aku semayang sunat sebelum zuhur 4 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang sunat selepas zuhur 4 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang sunat sebelum asar 4 rakaat kerana Allah. Dia boleh buat asar takbir salam. Mana ni? Memanglah kita buat 2 rakaat je. Menolak 4 rakaat bila pula? Nanti bila-bila lah, tua-tua nanti buat lah. Ni tengah sibuk kerja tak nak buat. Suka. Dia memang ada 4 rakaat. Sebelum subuh memang 2 rakaat. Qabliyah rawatib tu kan. Sebelum maghrib, lepas maghrib memang 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, di 4 rakaat, bukan 2. Jadi tiba-tiba dia buat 4 rakaat, 1 takbir 1 salam. Maka afdal ditinggal tasyahud awal supaya 4 rakaat ada surah selepas Fatihah. Gitu. Faham? Afdal ditinggal tasyahud awal. Sebab kalau buat 4 rakaat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar ni dibuat dengan 1 salam, dibaca tasyahud awal. Rakaat ketiga 4
tak ada surah. Hanya mau baca Fatihah saja. Jadi seeloknya tinggal tasyahud awal supaya rakaat 3 4 ada lagi bacaan surah selepas Fatihah. Itu sembahyang sunat. Adapun sembahyang fardu, surah di rakaat yang pertama sekalipun dia tak baca tasyahud awal, rakaat 3 4 tak ada surah. Dia beza antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Contoh sembahyang duha. Sekurang-kurang duha 2 rakaat. Sebanyak-banyak duha 8 rakaat. Bukan 2 rakaat tu paling banyak, sekurang-kurang. Sekurang-kurang lagi tak buat langsung. Tu sekurang-kurang lagi. Tak pernah duha-duha. Ni. Sekurang-kurang duha 2 rakaat, sebanyak 8. Dia buat duha 8 rakaat. Tiba-tiba dengan satu salam. Saja aku semayang sunat duha 8 rakaat kerana Allah. Maka rakaat kedua seeloknya jangan baca tasyahud. Rakaat 4 pun jangan baca tasyahud. Rakaat 6 pun jangan baca tasyahud. Rakaat ke-8 je baca tasyahud akhir. Maka 8 rakaat selepas Fatihah sunat baca surah. Ada ni. Ni cerita hukum ni. Duha 2 rakaat tu lah buatnya. Tak pernah buat 4 rakaat pun tak pernah buatnya. 2 je. Bukan tak pernah buat. Ingat kedua je adanya. 8. Lah 8 lah sebanyaknya Tuhan. Jadi sembahyang sunat berbeza. Kalau buat lebih daripada 2 rakaat, kalau tidak baca tasyahud awal, maka disunatkan baca surah pada tiap-tiap rakaat. Adapun sembahyang fardu 2 rakaat yang pertama sahaja. 2 rakaat yang pertama sahaja. Sebab baca apa? Sunat baca surah. Tiba-tiba rakaat kedua kita nak baca tasyahud awal. 3 ke 4 tidak ada surah. Ini kalau sembahyang fardu di 2 rakaat yang pertama sahaja. Melainkan ada juga surah bukan di 2 rakaat yang pertama. Ada juga membaca surah bukan pada 2 rakaat yang pertama. Ini jarang diamalkan. Sekarang kita sembahyang fardu. Kita sembahyang fardu. Hak membaca surahnya imam sembahyang seorang ataupun semayang bacaan perlahan, maka makmum ada bacaan surah macam zuhur asar lah. Yang ada surahnya imam semayang seorang, makmum yang imamnya bacaan perlahan macam zuhur dengan asar, ataupun imam baca kuat subuh maghrib isyak tapi makmum ni dia tak dengar kerana telinga dia sudah jadi macam nak pekak contohnya. Dia dengar juga tu imam baca Quran Fatihah surah tapi dengar tak nyata, hukum tak dengar. Maka makmum tadi walaupun imam tu subuh maghrib isyak baca kuat, hukumnya macam makmum zuhur asar juga, disunat baca surah sendiri. Sekarang kalau sembahyang zuhur asar ni memang kita baca surah sendiri, bukan pertama kedua. Kalau sembahyang subuh maghrib isyak kita tak baca surah sebab imam baca kuat. Tapi kalau orang ni telinga tak dengar, dengar pun tak butir, tak jelas, tak nyata, maka hukumnya tak dengar. Imam baca kuat subuh maghrib isyak, hukumnya sama dengan makmum zuhur asar juga, baik tak dengar. Jadi macam zuhur asar lah, disunat baca surah. Jadi surah ni di 2 rakaat yang pertama. Melainkan makmum yang masbuk yang tambah rakaat. Masbuk ni masbuk sembahyang lah, bukan masbuk bab Fatihah, masbuk bab makmum yang tambah rakaat selepas imam memberi salam. Contoh dia begini. Imam rakaat ketiga, kita letak isyak lah senang. Rakaat ketiga zuhur asar pun sama je, tapi kita nak cerita isyak sebab isyaknya rakaat pertama imam baca kuat, rakaat kedua imam baca kuat, tinggi pada isyak lebih mudah. Jadi imam rakaat ketiga isyak, kita rakaat pertama isyak masuk lambat. Imam rakaat kedua keempat isyak, kita rakaat kedua isyak. Imam baca kuat ke tak rakaat ketiga keempat? Imam baca perlahan. Balik pada hukum makmum rakaat pertama kedua, kalau imam baca perlahan, makmum ada surah. Kalau kita ikut imam isyak rakaat pertama, imam baca kuat, memang kita tak ada surah. Memang kita tak ada surah sebab imam baca kuat. Tapi sekarang ni imam rakaat ketiga, rakaat keempat dia baca perlahan.
Maka kita rakaat pertama kedua ni. Kita makmum rakaat pertama kedua. Imam baca perlahan. Imam baca perlahan Zuhur nanti tu jelas lah kita ada surah. Lepas tu saya ada contoh Zuhur Asar, memang kita ada surah. Tapi sama juga kalau kita nanti kalau semai Zuhur kita ikut imam rakaat ketiga, imam rakaat cepat, dia sama je hukum. Tapi saya nak cerita Isyak mudah. Isyak imam rakaat ketiga, imam rakaat keempat, kita rakaat pertama, rakaat kedua. Jadi imam rakaat ketiga baca perlahan, kita rakaat pertama makmum. Apabila kita rakaat pertama makmum, apabila imam baca perlahan, kita ada surah sendiri. Lepas baca Fatihah, sunat baca surah. Ada hukum dia gitu dah. Makmum rakaat pertama, rakaat kedua, ikut imam yang baca perlahan, makmum ada surah sendiri. Tapi kita orang makmum Zuhur tak apalah, memang imam baca perlahan sungguh. Sekarang ni kita ikut imam Isyak. Kalau imam Isyak rakaat pertama, kita rakaat pertama memang tak ada surah sebab imam baca kuat. Tapi sekarang ni kita rakaat pertama Isyak, imam rakaat ketiga. Kita rakaat kedua Isyak, imam rakaat keempat. Makna apa tu? Imam baca perlahan. Maka kita sebagai makmum ada surah. Tapi tak sempat nak baca lah sebab imam rakaat cepat. Sebab dia tak ada surah. Kita habis Fatihah, imam pun rakaat sebab dia pun habis Fatihah juga. Kita tak sempat baca surah. Maka surah tu terhutang dia panggil. Tak pernah ikut imam kat ketiga, keempat Isyak. Lepas maghrib, habis kuliah, pergi ambil semayang, masuk bila air lambat. Tu kan. Memang sunat baca surah, tapi tak sempat baca sebab imam rakaat cepat. Tapi permulaan sekarang nak bagi fahamnya, kita makmum rakaat pertama kedua sebagai fardu. Kalau imam membaca perlahan, kita makmum ada surah. Tapi oleh kerana imam rakaat ketiga Isyak, dia rakaat cepat. Kita habis baca Fatihah, dia rakaat. Dahlah. Okey, tak sempat baca surah. Surah yang sunat dibaca tu tertanggung bagi. Terhutang lah. Imam nak kat keempat Isyak, kita kat kedua Isyak, samalah. Imam pun tasyak akhir, kita pun tasyak awal. Imam pun beri salam, kita naik kat ketiga Isyak, kita baca Fatihah, sunat baca surah. Kat keempat kita baca Fatihah, sunat baca surah. Ini dia panggil surah yang dibaca bukan pada kat pertama kedua. Surah yang dibaca pada tiga keempat jadinya. Pelik dah kat tiga empat ada surah. Yelah, dia surah ni kat pertama kedua. Tapi ada hak berlaku sebaliknya. Ada hak berlaku sebaliknya. Pergi kepada sembahyang maghrib. Imam rakaat yang kedua maghrib. Kita rakaat pertama maghrib. Maka imam baca kuat. Maka pertama maghrib kita tak ada surah lah sebab imam baca kuat. Kan imam kat kedua maghrib kita lewat serakaat. Tak pernah? Okey Ayu. Pernah. Maka imam kat kedua maghrib imam baca kuat. Jadi kita kat pertama maghrib kalau semai seorang ada surah. Kalau kita makmum, imam baca kuat, mana ada surah kita? Kita ada Fatihah saja je lah. Okey. Imam pun naik kat ketiga. Imam naik kat ketiga, kita pun naik kat kedua maghrib. Imam kat ketiga baca kuat ke baca perlahan? Baca perlahan. Jadi kita kat kedua maghrib, imam baca perlahan, kita ada surah. Sebab kat kedua maghrib ni kat kedua surah kat pertama ke kedua kan. Kalau imam baca perlahan, makmum akan ada surah sendiri. Tapi ketika makmum kat pertama tadi, imam kat kedua maghrib, imam baca kuat, makmum tak ada surah. Makmum kat kedua, imam baca perlahan sebab kat ketiga maghrib. Maka makmum ada surah. Tak apalah, tak sempat minggu ni depan kita ulang pula. Menua ke payah mikir pening jadi ni. Kalau kita main maghrib dengan tu imam kat pertama pun kita kat pertama dah tak ada lah surah sebab imam baca kuat kat pertama kedua. Sekarang ni kita lambat serakaat. Jadi imam rakaat yang kedua kita kat pertama, imam baca kuat lah, maka kat pertama makmum ni tak ada surah. Imam nak kat ketiga, imam baca perlahan. Rakaat kedua makmum maghrib ni ada surah dah lah sebab imam baca perlahan. Makmum kat kedua maghrib ada surah. Tapi sempat tak makmum nak baca surah? Tak sempat sebab imam habis Fatihah dia rakaat, makmum pun habis Fatihah dia rakaat.
Rakaat kedua tak sempat nak membaca surah. Tapi ada satu surah situ. Imam pun memberi salam, tasyahud beri salam. Makmum maghrib dia naik rakaat ketiga, lepas baca betul sunat baca surah. Ganti rakaat kedua tadi, dia sunat baca surah tapi tak sempat baca. Kebetulan malam ni pergi masjid ke Payung, mari lambat serkat sungguh. Asal molek lah. Molek lah. Sekarang surah di 2 rakaat yang pertama sebagai fardu. Makmum, kalau imam baca kuat, makmum tidak ada surah. Sebab surah imam tu menjadi surah kepada makmum. Makmum hanya baca Fatihah. Tapi kalau rakaat pertama kedua makmum, kalau imam membaca perlahan, makmum akan ada surah sendiri. Jelaslah. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, makmum ada surah sendiri. Tapi itu tak ada isu. Sebab memang makmum sempat membaca surah. Sebab imam rakaat pertama kedua, imam lambat lagi rakaat. Sebab imam pun membaca surah. Sesama masalah. Macam mana kalau sekarang rakaat 3. Imam rakaat 3 zuhur asar. Imam rakaat 3 zuhur asar. Makmum rakaat pertama kedua zuhur asar. Maka rakaat pertama imam baca perlahan lah. Maka makmum ada surah juga. Sama dengan kita rakaat pertama zuhur ikut imam rakaat pertama zuhur. Kita ada surah tapi sempat baca. Kita rakaat pertama zuhur, imam rakaat 3 zuhur. Kita ada surah sebab imam baca perlahan. Tapi kita tak sempat nak baca surah sebab imam rakaat dah. Sebab di mana ada surah ketiga keempat bagi tu imam. Kita bawa rakaat pertama kedua. Kita ada surah. Ingat gini je. Kalau kita rakaat pertama kedua makmum, ni cerita makmum lah ni. Kalau imam rakaat pertama kedua dia baca surah, kalau semai seorang pun samalah, kita makmum. Ingat saja. Kalau kita rakaat pertama kedua makmum, kalau imam baca perlahan, kita ada surah. Itu je. Mula-mula nak kena ingat. Kita sebagai makmum, rakaat pertama kedua, kalau imam baca kuat, kita tak ada surah, kita hanya ada Fatihah. Tapi kalau kita rakaat pertama kedua, kalau imam baca perlahan, kita ada surah. Tapi kalau imam rakaat pertama kedua zuhur sama kita juga, kita sempat baca surah. Sebab imam baca surah dia lambat rakaat. Tapi kalau kita mari lambat ikut imam zuhur, imam rakaat 3 4, kita baru ikut imam. Memang kita ada surah. Sebab kita rakaat pertama, tapi imam rakaat 3. Kita ada surah kita rakaat kedua, imam rakaat keempat. Imam rakaat cepat nak baca kita surah. Maka surah tu kita kena baca selepas kita tambah rakaat, lepas imam beri salam. Tak kena suka. Faham tak tu? Tak, kalau rakaat 4 boleh tak? Sekarang rakaat 4. Pertama kita adalah rakaat 4 imam. Tadi kita rakaat ke-3 imam. Samalah. Kita rakaat pertama, imam baca perlahan, kita ada surah. Maknanya kita kena kaki balik Serakaat. Sekarang ni kalau kata imam rakaat keempat, kita rakaat pertama, kita ada surah sebab imam baca perlahan. Jadi imam pun tasyahud beri salam, kita pun naik rakaat yang kedua. Rakaat kedua kita memang ada surah dah. Kita naik rakaat ketiga. Masa orang ni, rakaat ketiga tu kena baca surah. Ganti rakaat pertama yang kita tak sempat nak baca. Sekarang kita ikut imam rakaat keempat. Imam baca perlahan, makmum ada surah. Rakaat pertama makmum ada surah lah. Tapi makmum tak sempat baca surah sebab imam tak ada surah, dia rakaat cepat. Maka makmum ni terhutang satu surah. Imam beri salam, makmum naik rakaat kedua, memang dia ada surah rakaat kedua. Dia naik rakaat ketiga, dia kena baca surah ganti rakaat pertama tadi. Kan? Kena letak molek rakaat pertama kedua makmum. Kalau imam baca kuat, makmum ada surah sendiri. Tak sempat baca lah, maka kena ganti di rakaat yang kemudian. Berlakunya apabila makmum ikut imam tu terlewat. Makmum masbuk sembahyang dengan bahawa makmum tak sempat rakaat pertama dengan tu imam. Mana boleh berlaku. Jadi maghrib dia jelas lah. Maghrib, imam rakaat kedua maghrib, kita rakaat pertama maghrib. Imam baca kuat rakaat kedua, kita rakaat pertama maghrib tak ada surah. Selesai. Imam naik rakaat ketiga maghrib, kita rakaat kedua, imam baca perlahan, maka makmum ada surah sebab imam baca perlahan. Tapi rakaat ketiga maghrib, imam dia rakaat cepat, baik tak ada surah, maka kita tak sempat baca surah, maka kita terhutang satu surah. Imam pun tasyahud beri salam,
kita pun tambah 1 rakaat ketiga maghrib, kita baca Fatihah, sunat baca surah, ganti rakaat kedua tadi yang kita tak sempat baca surah sebab imam rakaat cepat. Tak apa, minggu depan kita tanya pula hak surah tu. Hak surah bagi makmum yang masbuk, makmum yang dia lambat rakaat, dia masuk rakaat bukan rakaat pertama. Ada surah bagi makmum selain rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Dan sunat nyaring pada keduanya, pada amin dan surah. Jika nyaring Fatihahnya, Fatihah seseorang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.